Okey. Boleh boleh ulas sikit tak yang kenyataan eksperimen yang kita tengok dilihat macam seolah-olah menghina mahkamah. Okay. Baiklah. Apabila banyak pihak melihat rakaman YouTube yang dibuat oleh Ensurendran pada 8 hari bulan Ogos berkenaan, dan kami bersama-sama berbincang dan kami bersependapat bahawa telah wujud unsur-unsur penghinaan mahkamah di dalam kenyataan yang dibuat oleh Ensurendran berkenaan. Jadi kami berbincang dan semua yang hadir pada hari itu, termasuklah Tun Hanif Umar dan Tan Sri Musa Hassan, bersetuju melantik saya sebagai peguam untuk menghantar satu notis aduan kepada Ketua Hakim Negara. Jadi itu yang telah kami lakukan pada 13 hari bulan Ogos yang lepas. Dia adalah berasaskan kepada sebaran dalam YouTube yang kami adukan di mahkamah lah. So rakaman YouTube itu adalah berdurasi 1 minit 55 saat. Yeah. Jadi kami hanya merujuk kepada rakaman yang 1 minit 55 saat ni lah. So kami quote kenyataan Ensurendran itu di situ. Jadi kami mencadangkan kepada mahkamah sama ada mahkamah boleh mempertimbangkan untuk menyiasat dan memanggil Ensurendran untuk menjawab sama ada telah berlaku penghinaan mahkamah atau tidak. So itu yang dari segi macam dalam rakaman tu yang unsur penghinaan yang berlaku Malaysia tu macam mana? Okey. Penghinaan kepada mahkamah ini sebenarnya bersifat subjektif. Subjektif ni bermaksud dia tertakluk kepada interpretasi pihak-pihak yang terlibat lah. Kalau dalam kes ini, interpretasi itu adalah bergantung keseluruhannya kepada pihak mahkamah. Sekiranya pihak mahkamah ini bermaksud hakim-hakim yang bersidang lah. Bermaksud hakim-hakim yang bersidang. Hakim-hakim yang bersidang hendaklah membuat keputusan sama ada mereka berasa terhina ataupun tidak dengan kenyataan itu. Kalau hakim-hakim, 3 orang hakim, kalau misalnya kata hakim itu merasakan bahawa diri mereka, bukan diri mereka, institusi mahkamah telah dihinakan dengan kenyataan itu, maka mereka diberi kuasa di bawah undang-undang untuk mengenakan hukuman penghinaan mahkamah lah kepada pihak yang telah menghina. Jadi menghina ni ialah definisi umumnya menjatuhkan maruah, menjatuhkan kredibiliti, mengaibkan kan. Jadi sebagaimana yang definisi penghinaan kepada seorang individu manusia, maka begitu jugalah penghinaan ini boleh berlaku kepada sebuah institusi mahkamah, institusi kehakiman negara. Pada macam yang 13 Ogos lepas, macam Cik Nazam sendiri membuat laporan kepada mahkamah, dan selepas tu sebenarnya membuat kenyataan dan dia macam membuktikan yang dia berhubung mahkamah. Okey. Sebenarnya Surendran ni dia ni ahli politik. Dia peguam ni part time dia je. Yang utama kerja dia adalah kerja politik lah. Jadi mungkin beliau pun tak faham sangat undang-undang, dan saya tak pelik lah sebab full time dia adalah politician. Dan dia politician dalam Pakatan Rakyat ni, dia punya standard operation procedure dia. Yang pertama, apabila mereka dituduh melakukan apa-apa, perkara pertama SOP dia kata nafikan dulu. Walaupun dah betul sebiji muka dia, suara dia, badan dia, baju dia, pertama sekali nafikan. Kedua, katakan tuduh ini adalah konspirasi UMNO.
konspirasi mana-mana. Itu dia punya modus operandi dia. So saya tak pelik lah dengan kenyataan Surendran tu, sebab beliau hanya political animal yang mengikut arahan SOP di dalam Pakatan Rakyat demi mengelak daripada dipecat daripada parti, seperti mana Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid dipecat daripada parti sebab tak ikut SOP. So Surendran dia takut dipecat, so dia terpaksa ikutlah SOP itu. So kalau kita tengoklah pada kenyataan dia, kalau boleh saya ulas sedikit. Yang pertamanya saya jawab kenyataan dia ni. Saya adalah peguam yang dilantik mewakili 32 individu dan NGO yang semuanya saya ada mandat pelantikannya. Dan kami menafikanlah tuduhan yang menyatakan bahawa aduan yang kami buat ni adalah berdasarkan pada sesuatu yang direka-reka. Ya. Ini bukan kami reka, ini adalah kami di dalam surat aduan yang kami hantar kepada mahkamah, jelas tertulis di situ dia punya link URL dia jadi boleh dilihat di situ. Dan kami juga telah pun transkripkan kata-kata N. Surendran daripada minit ke saat ke-6 sehingga saat ke-29. Dan kami quote juga kata-katanya daripada saat ke-32 sehingga minit ke 1 minit 8 saat di dalam rakaman YouTube yang sama. Jadi kalau Surendran kata benda ni kami saja buat-buat, maka ini adalah satu tuduhan yang serius. Dan kalau saya rujuk kepada apa kenyataan Surendran semalam yang dia nafi bertanggungjawab. Last case mentioned, we were told the same thing. This case mentioned, we were told the same thing. We still want to know why it seems that this appeal is being hurried. Okay, so we will see an explanation on why in the first place there was this cropping up. Ini yang rakaman asal lah, rakaman yang kami adukan. Okey, yang pasal penafian dia. Okey, kita tengok penafian dia semalam. Apa yang saya menyatakan pada hari itu 8 bulan Ogos adalah bahawa tuduhan ini perlu digugurkan terhadap Ketua Pembangkang Malaysia. Ini adalah Okey. Dia kata apa yang dia katalah tuduhan ini perlu digugurkan terhadap Ketua Pembangkang Malaysia. Di dalam sistem kehakiman negara kita, yang boleh menggugurkan pertuduhan ini hanya mahkamah. Dan permohonan untuk menggugurkan pertuduhan ini hendaklah dilakukan dalam prosiding mahkamah di depan hakim, bukannya di lobi mahkamah. Itu yang saya katakan Surendran, dia part time je kerja lawyer. Kalau dia full time kerja lawyer, dia akan tahu bahawa kalau dia nak buat apa-apa application untuk membatalkan pertuduhan dan sebagainya, dia kena buat ketika prosiding mahkamah, bukan di lobi mahkamah. Itulah maknanya. satu kenyataan yang sesat daripada grup NGO yang termasuk dua bekas Ketua Polis Negara. This is an assault. Sesat. Kami tidak sesat sebab saya dah membuktikan bahawa benda ni bukan kami reka-reka. Dia bukan datang out from nowhere. Dia adalah daripada sumber yang ada. Masih ada lagi rakaman ini di YouTube. So kami rujuk pada situ. Dia tuduh kami sesat. Dia yang sesat. Democracy, and I held the Prime Minister responsible for this, just as we held previous Prime Ministers Mahathir and Badawi also responsible. That is Ini kes Anwar Ibrahim di mahkamah. Apa kena mengena Abdullah Badawi, Najib, Tun Mahathir, Tunku Abdul Rahman, Datuk On? Apa kena mengena pemimpin-pemimpin negara itu dengan kes Anwar Ibrahim ini? Ini adalah semata-mata kes Anwar Ibrahim di mahkamah. Dia dibela oleh peguam bela yang handal, ya. Barisan peguam bela yang bukan calang-calang lah namanya di dalam
bidang perundangan negara, belalah diri di mahkamah, dan mereka telah diberikan segala ruang dan peluang untuk membela diri. Kan? Kenapa mereka nak salahkan Perdana Menteri? Sejak bila pula Perdana Menteri ada kuasa untuk menggugurkan pertuduhan? Kalau Surendran seorang peguam sejati, beliau kalau dia hadirlah dalam kelas undang-undang masa kat kuliah undang-undang dulu, lecturer dia pasti ajar dia bahawa yang berkuasa menggugurkan pertuduhan ini hanyalah peguam negara. Sebab peguam negara berkuasa menuduh, dan hanya peguam negara saja yang berkuasa untuk menarik balik pertuduhan, bukan Perdana Menteri. Jadi manusia ini dia keliru dengan identiti diri dia sendiri. Dia pun tak tahu, aku ni peguam ke ataupun aku ni ahli politik. Kan? Itu satu. Dan keduanya, memang dia ni yang sesat lah. That's what I said. At no point of time did I say anything that is in contempt of court. So I'm surprised that Seperti biasalah, siapa yang nak mengaku dia telah menghina mahkamah kan? Dan penghinaan mahkamah tu sama ada telah berlaku atau tidak, adalah mahkamah lah untuk putuskan. Kalau dia percaya bahawa dia tidak menghina mahkamah, dia tidak perlu nak takut dan tidak perlu gelabah lah. former distinguished IGPs have also led their way to this ridiculous complaint. They should know better. So there's no basis to this allegation that I ran down the courts or that I said anything that is contempt of court. The YouTube recording is out there in public. You know, they have come up with their own version. Okay, dia kata sekarang ni rakaman YouTube tu dah ada dalam internet, dan dia tuduh benda ni adalah kalau the recording is on their own version. So pada pandangan saya, benda tu dia merujuk kepada kami sendiri pandai-pandai masukkan rakaman YouTube tu, kan. Nanti akan keluarlah konspirasi kami yang suruh ke apa benda ke kan. Jadi ini memang SOP standard mana-mana ahli politik yang nak hidup lama dalam Pakatan Rakyat. Dia akan nafikan, dia akan kata ini konspirasi dan sebagainya. Jadi benda-benda ini yang menyebabkan institusi kehakiman kita, jika tidak dipertahankan integritinya, maka akan terus dipersendakan oleh banyak-banyak pihak. Dan sebenarnya kenyataan penafian Surendran ini saya telah bincangkan semalam dengan beberapa orang anak buah, termasuk Tan Sri Musa dan Tun Hanif Umar, dan belum confirm lagi, tapi setakat ini kami sedang mempertimbangkan untuk memfailkan satu saman fitnah ke atas Surendran atas tuduhan-tuduhan yang dikata kami sesat lah, kami dua IGP distinguish, two IGPs lah apalah, distinguish from where kan? Ketika Pakatan Rakyat pada satu ketika dulu memanggil Tan Sri Musa Hassan sebagai penasihat keselamatan, mereka menyanjung tinggi Tan Sri Musa Hassan kan. Dan pada hari ini bila Tan Sri Musa Hassan bercakap tentang mempertahankan integriti mahkamah, dia kata this is two distinguished IGP pula. Jadi Surendran ni, beliau kalau dia seorang manusia, dia adalah seorang manusia yang telah hilang maruah diri, tidak ada integriti lagi. Beliau hanya seorang ahli politik jalanan yang memakai baju peguam lah. Malanglah beliau juga telah menghinakan profesion guaman itu sendiri. Jadi saya menyatakan di sini bahawa saya dan anak guam bertegas, kami mempertahankan notis yang telah kami hantar pada 13 hari bulan ini, dan kami semuanya menunggu respon balas daripada Ketua Hakim Negara tentang surat yang telah kami hantar ini. Dan keduanya, kami sedang consider untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Surendran atas kenyataan beliau, tuduhan-tuduhan fitnah beliau. Apabila saya telah mendapat arahan jelas nanti, sekiranya nanti saya mendapat arahan jelas daripada anak guam untuk memfailkan saman fitnah berkenaan,
maka dalam tempoh 24 jam Ansuranderan akan menerima notis saman dari Ya. Macam yang nak menyampaikan soalan tu dekat kerja atau saya tidak boleh komen lagi hal itu sebab itu masih dalam perbincangan, tetapi apa yang saya nak katakan, kami sedang mempertimbangkan berbagai-bagai kemungkinan. Jadi sedang dalam perbincangan dan perbincangan yang serius ke arah itu, dan saya bersedia dalam masa 24 jam saya akan, selepas mendapat arahan jelas daripada anak buah, saya akan memfailkan saman. Dan kalau saya memfailkan saman terhadap Ansuranderan, ini bukan kali pertama lah saya memfailkan saman-saman yang bersifat kontroversial begini. Jadi memang saya bersedia lah. Macam kerja-kerja macam ada politik yang kerja peguam macam Ansuranderan ni kerja nak nafi. So adakah Ansuranderan saja atau banyak kalau Kesemua peguam yang cenderung pada Pakatan Rakyat, perangai dia sama sebab guru dia sama. Jadi mereka tahu kalau mereka tak ikut SOP tu, mereka tak panjang umur lah, mereka akan dipecat daripada parti. Jadi mereka bimbang periuk nasi mereka akan terjejas. Jadi lawyer tu hanya hobi. Dia hobi mancing, hobi kumpul stamp. So hobi mereka jadi peguam. Jadi itulah jadinya. Dia kata Perdana Menteri naklah menggugurkan pertuduhan. Bukan Perdana Menteri, peguam negara yang ada kuasa itu. Perdana Menteri tidak boleh nak mengarahkan peguam negara ke, mengarahkan mahkamah ke apa ke, tak boleh. Sebab ini adalah satu penyalahgunaan kuasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah disabitkan kesalahan dulu kerana salah guna kuasa dia, mengarahkan polis kan, mengugut saksi-saksi untuk menarik balik akuan bersumpah dalam kes liwat dia yang dulu kan. Jadi adakah mereka nak Najib lakukan kesalahan yang sama kan? Ataupun bila Anwar buat tak apa, Najib buat nanti kena. Jadi itulah dia, tidak konsisten yang mereka ini dalam perjuangan, kerana mereka ini tidak lebih sebagai haiwan politik, political animal. Okay. Alright.